Kalau kawan pas lagi, paskan kawan. Macam mana nak halal thayyibah? Halal satu, thayyiban satu lagi. Halal yang baik, yang beri manfaat. Jadi nampak tak? Bukan mudah. Sebab itu, siapa boleh bertakwa ni sangat hebat. Kita boleh pakai kupiah, pakai songkok, pakai semban, pakai purdah boleh. Tapi kita nak betul-betul patuh tu is not easy. Dan kadang-kadang dalam kita patuh tu syaitan dia kata macam ni kreatifkan. Syaitan akan masuk kat situ. Kau buat begini, bukan begini, itu begini. Ketaksuban juga kadang-kadang susah. Pelajar agama tak tinggi mana, tapi dia senang-senang. Itu tak betul. Haram. Kafir. Haram. Macam dia pula Tuhan. Tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok, boleh tengok ulama-ulama yang saya tak kata ulama sekarang ni tak bagus. Macam cikgu lah, isu sekarang cikgu kat sekolah kan. Kenapa cikgu dulu bagus, cikgu sekarang tak bagus? Bukan itu isu dia. Isunya adalah kita kena tengok. Bukan semua ulama sekarang tak bagus. Ulam banyak, bukan ulama, ulam. Tetapi kita kena tengok cara. Sebab Nabi berkata, kita punya contoh terbaik adalah Rasulullah. Kita study sirah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, bercakap, berjalan, semua sekali lah. Rasulullah ni perfect. Tak perlu tengok orang lain. So, kalau nak bercakap, cara Rasulullah. Nak solat, cara Rasulullah. Nak makan, cara Rasulullah. Nak berdakwah, cara Rasulullah. Adakah nak memaki cara Rasulullah? Sebab Rasulullah tak pernah memaki. Tak timbullah memaki cara Rasulullah. Tapi kalau marah cara Rasulullah, ada. Sebab Rasulullah manusia biasa. Marah cara Rasulullah itu marah sebab kemarahan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang betul. Kemarahan tanpa mengikut nafsu. Sebab Rasulullah boleh kawal nafsu. Nampak? Jadi kita harus nampak, faham, jelas. Supaya benda-benda yang kecil ni nanti dia akan membawa satu benda yang lebih besar sebenarnya, yang kita risaukan. Yang kadang-kadang boleh membawa kepada satu benda yang lebih disaster lah. Dan kita nak terima tiap berlaku pada diri kita lah, khusus insyaAllah. Pertama sekali, jagalah diri kita. Kadang-kadang kita nampak satu benda yang besar berlaku di atas yang kita rasa benda ni salah. Memang salah, tapi macam bagaimana kita nak mengubahnya. So, ubahlah dengan kemampuan kita. Bukan mudah. Kadang-kadang kita, bos kita ni salah ni, maka rasuah ni ambil duit bawa meja panjang. Panjang meja ni kan. Kontrak sana, kontrak sini kan. Duit ni dekat, nanti masuk kat bank, fix deposit dapat. Buat apa duit ni kan? Saya pun tanya juga, buat apa duit banyak kat atas kan? Contohlah, bukan UMS, you lain. Lepas tu bila mesti minta, tak dapat kan? Saya pun heran. Tapi tak apalah. Tapi kalau, sebab itu bukan mudah. Nak bagi tahu lah kalau orang bendahari kat sini kan, contohlah kan. Sebab benda-benda berkaitan dengan rasuah ni, apa sajalah. Sebab itu bila kata Nabi kita kata tentang riba, tentang minuman keras. Bukan orang minum ni saja. Saya minum dulu, bismillah. Ini halal. Bukan yang minum saja berdosa, yang menjual, yang membawa, yang menyain, semua sekali ni berdosa. Dia satu package. Macam rumah pelacuran. Rumahku aku kasih sewa. Memang duit sewa itu, benda sewa itu halal, tapi tempat sewa itu rumah pelacuran. Haram, tetap haram. Sebab halal ini ada satu package, haram satu package. Macam balik bayar kan, babi kan, haram. Sembelihlah dia ikut cara Islam, putus urat halum dan meri. Tetap tidak boleh makan sebab dia telah asalnya adalah haram. Dan senang saja jawapan. Kadang-kadang pelajar saya di sekolah tanya, masa saya di sekolah mengalu kan, Ustaz, kenapalah babi ni haram? Saya kata senang. Binatang kena sembelihkan. Babi ada leher tak? Babi tiada leher. Kepala terus badan. Boleh tengok sekarang, boleh tengok. Memang tak ada leher. Sebab itu tak boleh makan sebab tak boleh sembelih. Kadang-kadang budak ni kita nak jawab secara ilmiah susah. Tengok macam tu pun senang kan. Kita nak cerita tentang babi ni ada cacing pita yang hanya boleh mati pada suhu 2000 darjah Celsius. Memang betul. Saintis dah kaji. Dalam badan khinzir ada cacing pita, dia akan mati pada suhu 2000 darjah Celsius. Pada suhu ini bukan saja cacing pita mati, besi pun lebur. Sebab itu tak boleh makan. Tak percaya tengok orang yang kuat makan benda tu kan, bila tu tengok badan macam mana. Kurus-kurus betul ada bintik-bintik. Itulah kesannya. Contoh kan. Tetapi ayam halal kan.
Tapi kalau ayam tu kita tak sembelih, kiok itu pun tak boleh makan. Okey, ayam sembelih halal, ayam curi tetap tak boleh makan. Okey, ayam yang halal disembelih, tidak curi, penyembelih bukan Islam, tak boleh makan. Maksudnya halal ni dia mesti ada dia punya proses yang kita kena patuh. Bukan begitu sahaja. Pengurusan sama-sama duit itu halal, tapi bagaimana dibelanjakan, dari mana asalnya, dilaburkan di mana, semua tu kita kena tengok supaya benda tu halal dan thayyibah. Dan bila jadi darah daging, orang yang banyak makan benda yang haram ni, sebab itu dia susah nak buat benda yang baik. Bila tak solat, tak kisah. Alah, tak solat, baru sekali tidak solat, nanti petang boleh solat bah. Tapi kalau orang yang memang darah dagingnya baik, bila dia tak solat, dia rasa lain, rasa bersalah tu tinggi. Nampak? Jadi itulah dia kaitan. Sebab, dan akhirnya benda yang darah daging ni dia akan bawa kepada kita punya akidah yang mantap lah. Kalau tidak, nanti ancaman tu akan datang. Ancaman sentiasa ada. Dan bagaimana kita cuba nak menghindari ancaman itu daripada kena pada diri kita dan juga pada keluarga kita lah. Saya risau sebab generasi sekarang ni kan macam-macam, teknologi ni terlalu canggih, kita kadang-kadang out of control, susah nak kawal. Mudah-mudahan lebih bijak dari kita. Kadang-kadang kita tak mampu kan? Tapi kita berdoa saja. Doa ni satu senjata yang sangat ampuh, yang boleh menangani semua masalah dengan izin Allah SWT. Baiklah, saya rasa itu saja untuk kuliah pada pagi ini. Sebab saya ada urusan yang lain, beri pada minggu yang lain, insyaAllah. Allah alam. Salah-salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan? Bukan soalan. Kalau ada lah, bukanlah satu dua soalan mungkin.